أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Surah Al-Muzammil ayat 4. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Yakni, tertil ialah tenang, tidak tergapa-gapa dan bertajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang dikasihi sekalian, pelajaran tajwid tahun 3, pelajaran yang kelima, pengenalan resam Utsmani. Pengenalan resam Utsmani. InsyaAllah, di akhir pelajaran nanti murid dapat menyebut pengertian resam Utsmani, mengenal dan memahami sejarah ringkas resam Utsmani, menyenaraikan tahap penulisan Al-Quran, menyebut kelebihan resam Utsmani dan membezakan penulisan imla'i dan resam Utsmani. Apakah pengertian resam Utsmani? Resam Utsmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Mari kita lihat sejarah ringkas mengenai resam Utsmani dan tahap penulisan Al-Quran. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah diutuskan baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan resam Utsmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Anak-anak yang dikasihi sekalian, di antara nama-nama penulisan wahyu semasa zaman Nabi Muhammad SAW, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang tiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keenam Zaid bin Sabit, yang ketujuh Jabir bin Abdullah, yang ke-8 Abi bin Al-Ka'ab, yang ke-9 Khalid bin Al-Walid, dan yang ke-10 Abbas bin Sa'id. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis. Hasilnya, terdapat lebih 40 orang penulis di kalangan umat Islam pada masa itu. Kebanyakan mereka adalah penulis wahyu. Kita teruskan dengan tulisan dan penulisan Al-Quran. Terdapat perbezaan di antara khat dan resam. Khat berhubung dengan pembentukan huruf, manakala resam adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi huruf-huruf hijaiyah. Menurut sejarah, penulisan ayat-ayat Al-Quran telah dilakukan di bawah pengawasan. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika di awal penurunan wahyu Al-Quran dengan menggunakan khat Ambari Al-Hayri. Kedua, Khalifah Uthman bin Affan pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan khat Al-Hijazi. Selepas itu, timbul usaha menukarkan bentuk tulisan daripada khat Hijazi kepada khat-khat yang lain
seperti khok nasakh, sulus, riq'ah dan lain-lain. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mari kita tengok bentuk-bentuk tulisan Al-Quran. Ini adalah bentuk tulisan imla'i, dan gambar rajah ini pula adalah bentuk resam Osmani. Yang sekarang kita membaca menggunakan resam Osmani. Apakah kelebihan resam Osmani? Kelebihan resam Osmani yang pertama, tulisan asal Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Kedua, disepakati oleh 12,000 orang para sahabat. Dan yang ketiga, kelebihan resam Osmani ialah sebagai bukti Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Justru itu anak-anak sekalian, membaca Al-Quran dengan tertib dan tertil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.